Orang yang sama keji beliau. Orang yang sama mengatakan beliau majnun. Orang yang sama mengatakan beliau memecah belahkan masyarakat. Orang yang sama mengatakan beliau telah datang untuk apa? Menyesatkan beliau. Dan mengatakan dan memberikan pelbagai tomahan. Hatta kita tahu baling batu macam-macam diberikan kepada beliau. Dibaling macam-macam. Dicaci, dihina dan sebagainya. Orang yang dahulunya diangkat apabila menyampaikan kebenaran apa yang berlaku, tuan-tuan, dia dicaci, dihina, difitnah dan macam-macam yang berlaku kepada dia. Ini adalah liku-liku perjalanan di dalam dunia dakwah. Dan apabila kita decide untuk ikut jalan untuk membuat dakwah, tuan-tuan, maka kita perlu bersedia untuk hadapi semua cabaran ini. Kadang-kala kita ni kan, bila kita buat dakwah, kita sangka bila kita buat dakwah ini, indahnya hidup bila buat dakwah. Orang akan angkat kita, orang akan sanjung kita, orang akan... Tetapi tidak, tuan-tuan. Rasulullah SAW, siapa yang hari ini, siapakah yang boleh mengatakan mereka buat dakwah jauh lebih bagus daripada Rasulullah SAW? Nobody. Betul? Tak ada siapa pun yang boleh mengatakan dakwah beliau, dakwah dia adalah dakwah yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Betul? Walaupun Rasulullah SAW dakwahnya adalah dakwah yang paling baik, tuan-tuan, tetap Rasulullah SAW kena baling batu di kota Taif. Betul? Tetap Rasulullah SAW dicaci. Tetap Rasulullah SAW dihina. Tetap Rasulullah SAW disihir. Tetap Rasulullah SAW dimaki, dihamun dan sebagainya. Betul? Tetap Rasulullah SAW melalui liku-liku ini. Sedangkan beliau adalah Rasulullah SAW, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Namun cabarannya tetap beliau hadapi. Hari ini kita kadang-kadang kita risau, kita takut apa orang akan cakap, apa orang akan fikir, apa orang akan... Tuan-tuan, itulah dia liku dalam dakwah. Disebabkan itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kita dan menjadikan kita umat yang terbaik. Mana kita akan sampai kepada topik itu, insya-Allah. So saya fikir insya-Allah sedikit daripada perkongsian yang pertama ini, supaya kita, apa yang saya nak daripada perkongsian yang pertama ini, supaya kita sedar dan kita mula melakukan kerja dakwah. Sebab tuan-tuan, posisi tuan-tuan sebagai guru-guru takmir, sebagai imam, mungkin sebagai petugas-petugas Jabatan Agama Islam maupun Majlis Agama Islam Perlis, bertugas di tempat tuan-tuan, tuan-tuan boleh memainkan peranan untuk melahirkan di tempat tuan-tuan sendiri orang-orang yang ada pemikiran untuk buat dakwah. Sebab kadang-kadang kan kita sangka bila buat dakwah ni, kita sangka nak buat dakwah dia mesti kena macam Zakir Naik. Mesti kena pandai bercakap, mesti kena hafal semua. Baru kita boleh buat dakwah dan sebagainya. Tuan-tuan, orang yang bawa saya masuk Islam ni bukanlah orang yang seperti Zakir Naik yang boleh. Tak. Dia adalah satu orang yang sangat simple, yang mana dia hanya rapatkan diri dia dengan saya. Satu orang yang mana kadang-kadang saya tanya dengan dia banyak benda, dia pun tak tahu jawapan dia. Tetapi dia sentiasa mendampingi saya. Dia bawa saya ke tempat mana saya boleh dapatkan jawapan. Walaupun dia tak tahu jawapan. Dia mendampingi saya daripada umur saya 13 tahun sampailah ke umur saya 16 tahun, sehingga saya membuat keputusan untuk memeluk agama Islam. Perjalanan kehidupan saya, kalau tuan-tuan izinlah, mungkin saya boleh cerita sikit bagaimana saya boleh memeluk agama Islam. Dalam family saya ni, tuan-tuan, belah mak saya Hindu, belah bapa saya Kristian. So dekat rumah ni, di kalangan saudara mara ni, kita nampak ada dua agama. Bila kita pergi sekolah, ada pula agama Islam, ada pula agama Buddha dan sebagainya. Dari kecil, saya percaya, bukan hanya saya percaya semua orang dalam dunia ni, dia akan melalui fasa begini dalam kehidupan dia. Kenapa ada banyak agama? Kenapa ada pelbagai agama? Kenapa ada ni? Saya tak tahu tuan-tuan orang-orang lain ada fikir ataupun tidak. Tetapi ini bermain di dalam fikiran saya. Sebab masing-masing akan mengaku dia lah betul. Setuju kan? Orang Hindu kalau kita tanya, dia akan cakap agama dia lah betul. Kita tanya orang Kristian, Kristian akan kata dia adalah betul. Kalau tanya Buddha pun jawapan yang sama, tanya orang Islam pun jawapan yang sama.
Saya pula fikir mustahil semua ni boleh jadi betul dalam waktu yang sama sebab konsep ketuhanan dalam semua agama ini tidak sama. Satu agama kata Tuhan ada banyak, satu agama kata Tuhan 3 dalam 1, satu agama kata sama juga ada banyak Tuhan dan sebagainya, macam-macam. Kemudian agama Islam ada satu Tuhan. Kemudian bila saya lihat pula kenapa Tuhan ni macam resis Oh serius. Sebab apa? Kalau kita tengok ada agama, contoh agama ni hanya untuk bangsa ni je. Tuhan dia pun macam bangsa tu juga. Warna kulit pun sama macam bangsa tu juga. Kan? Seolah-olah agama ini hanya untuk bangsa ini sahaja. Kalau tengok lagi satu agama pula, oh ni agama yang untuk orang kulit putih sikit lah. Kan? Tuhan dia pun kulit putih juga. Mata pun lebih kurang macam bangsa dia juga. Kan? Seolah-olah, oh ini untuk dia. Oh, rasisnya Tuhan. Takkan Tuhan ni kan? So orang ni takkan tak boleh semayang. Boleh faham tak? Saya fikir mustahil benda ni boleh berlaku sebab Tuhan yang sama sepatutnya menciptakan semua manusia, betul kan? Mana mungkin boleh ada Tuhan khas untuk orang Melayu, ada Tuhan khas untuk orang India, ada Tuhan khas untuk orang Cina, Tuhan khas untuk orang putih dan sebagainya. Dan semua perkara ini bermain dalam pemikiran saya. Sampailah saya mula mengenali seorang pakcik, nama dia Pakcik Anip. Ketika usia saya dalam lingkungan 13 tahun. Dia jadi rapat dengan saya. Isteri dia ajar mengaji dekat budak-budak kampung. Kami lamalah selalu pergi rumah dia dan sebagainya. Waktu muda kan, ada budak-budak, ada anak-anak dia dan sebagainya. Kita jadi rakan permainan ketika usia muda. Dan isteri dia ajar mengaji dekat budak-budak kampung. Tengok bila saya pergi, bila saya ada dekat situ, dia akan ajar saya pun mengaji bersama. Dia ajar saya pun mengaji. Pakcik Anip ni bila dia pergi semayang, dia akan pergi semayang 5 waktu dekat masjid. Dia memang semayang di masjid. 5 waktu memang dia semayang di masjid. Dan bila saya ada dekat situ, bila dia pergi masjid, dia akan ajak saya pun sekali pergi masjid. Kerap sangat saya dekat masjid ni sampai orang-orang masjid semua fikir saya ni anak mamak. Diorang tak tahu yang saya ni orang belum masuk Islam lagi. Dia tak tahu. So bila saya pergi semua semua ingat. Dan dia Pakcik Anip ni sebenarnya dia orang tabligh. So orang tabligh kita tahulah depa biasa 5 waktu depa semayang. Alhamdulillah sangat baguslah. Dalam perkara itu mereka 5 waktu semayang di masjid. So bawa saya dan sebagainya. Dan bila diorang keluar jemaah, dia akan ajak saya pun. Kalau cuti sekolah Jumaat, habis sekolah dia akan ambil saya, dia akan bawa saya sekali pergi keluar jemaah dengan dia 3 hari dan sebagainya. Bila keluar jemaah ni kita pun belajarlah, dah hari-hari kita dengar kan. Kita dengar sampai kita hafal. Walaupun kita tak tahu apa maksud dia pada ketika itu, kita pun hafal lah. Kita dah boleh azan, kita dah boleh baca Fatihah, kita dah boleh baca surah-surah lazim dan sebagainya. Dan dah mula hidup sebagai seorang Muslim. Di peringkat awal saya fikir, okey tak apa, kita tunggu umur sampai 18 tahun kemudian kita masuk Islam. Namun saya pendekkan cerita. Kehidupan saya itu sebagai seorang Muslim itu telah bermula daripada selepas umur 13 tahun itu telah bermula sebagai seorang Muslim. Sampaikan saya hatta saya pergi khatan sebelum saya memula agama Islam. Saya form 3 masa cuti sekolah, Pakcik Anip tu dia datang dekat rumah, dia kata, cuti sekolah buat apa? Saya kata tak ada apa. Dia kata okey, besok datanglah bawa sarung. Saya pun ingat dia nak bawa saya pergi mandi-manda bawa sarung kan. Mandi-manda dan sebagainya. Akhirnya dia bawa saya pergi hospital, pergi sunat. So, kemudian masa umur saya 16 tahun, dalam proses pembelajaran itu, saya dapati ada ayat Quran yang mana Allah SWT firman dalam surah An-Nisa ayat ke-48, Allah boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya, melainkan dosa syirik. Waktu itu saya jadi takut. Kenapa saya takut? Pada pahaman saya, waktu itu masuk Islam ni apa? Mesti kena ada orang syahadah, ada saksi baru kira masuk Islam. Waktu tu saya dah yakin tak tuan-tuan? Saya dah yakin. Saya dah yakin dengan Islam. Saya tidak lagi mensyirikkan Allah. Boleh faham tak? Tapi pemikiran saya waktu itu masuk Islam
mesti kena ada majlis syahadah dan sebagainya, baru dikira sebagai masuk Islam. Saya dah mula takut. Takut apa? Kalau saya mati, apa akan jadi dengan saya? Sebab saya fikir saya belum lagi Islam pada waktu itu. Saya jadi takut. Saya beritahu dekat Pakcik Anik. Saya kata, saya tak peduli, saya nak masuk Islam. Umur 16 tahun. Dia pun kata, okey tak apa. You siap-siap, besok kita pergi. Dia bawa saya pergi Jabatan Agama. Sampai di Jabatan Agama. Apa jawapan yang saya terima, tuan-tuan? Ha? Boleh masuk Islam tak? Kena izin waris ke? Sampai di jabatan. Ini, okey, saya bukan cerita benda ni untuk, ini adalah pengalaman yang memang berlaku dalam hidup saya. Sampai di sana, saya nak masuk Islam, tak boleh masuk Islam. Sebab apa? Umur tak cukup. Cuba tuan-tuan fikir, itu pada pemahaman mereka. Boleh faham tak? Pada saya, bila dia cakap tak boleh masuk Islam, saya jadi, saya jadi tension lah. Pasal apa saya jadi tension? Ni, soal mati, hidup atau mati ni, masuk syurga atau neraka. Pada pemikiran saya, boleh faham tak? Sebab saya fikir waktu itu, kalau tak syahadah, kalau tak ada majlis syahadah, kira kita masih belum Islam. Faham kan? Not officially Muslim. So, waktu itu, bila dia cakap macam tu, saya jadi tension. Saya cakap dengan ustaz tu, ustaz, kalau saya keluar daripada sini, mati aksiden, ustaz nak tanggung ke? Sebab ini soal syurga atau neraka, tuan-tuan. Ustaz tu pun jadi, dia pun jadi jam lah bila saya tanya soalan macam ni. Dia pun seorang yang memeluk agama Islam juga. Dah meninggal dah pun. Jadi arwah. Ustaz Zulkarnain. Kemudian, bila saya tanya dia soalan tu, dia pun jadi jam. Dia panggil saya balik. Dia syadahkan saya juga masuk Islam. Dan tanda tangan sebagai penjagalah waktu itu. Itu cara bagaimana saya memeluk agama Islam. Tapi hari ini dia ada problem ke, tuan-tuan? Tak ada problem pun. Sebab masuk Islam ni sebenarnya dekat mana, tuan-tuan? Masuk Islam ni dekat mana? Syahadah. Kita boleh tak buat syahadah? Boleh. Bila mana satu orang tu masuk Islam? Bila mana dia yakin dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Bila saya semayang dulu, saya syahadah tak? Saya semayang, saya syahadah, tuan-tuan. Saya syahadah kan? Tapi waktu tu saya pun faham begitu. Tuan-tuan faham? So, Alhamdulillah. Dan kemudian saya pun memeluk agama Islam. Namun, poin yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, selepas saya masuk Islam. Selepas saya masuk Islam, apa yang berlaku? Saya mula, kadang-kadang bila kita jumpa orang yang masuk Islam ni kan, di antara soalan yang selalu kita akan tanya dengan diorang ni, apakah perasaan anda ketika anda memeluk agama Islam? Betul kan? Selalu kita nak tahu, what do you feel? Waktu you masuk Islam, apa you rasa? Biasanya saya akan bagi tahu dekat orang, waktu saya masuk Islam, tak adalah kira berlaku peristiwa-peristiwa pelik dan sebagainya. Semua ni tak berlaku, tuan-tuan. Kan? Tetapi ketika selepas saya masuk Islam, saya jadi lagi sedih. Tuan-tuan tahu sebab apa saya jadi lagi sedih? Sebab saya fikir, Alhamdulillah. Sebab waktu itu saya fikir dah masuk Islam, okey, settle. Kan? Tapi kalau ikut betul-betul, kira saya dah mula yakin dengan Islam. The moment saya yakin tu, dah kira saya masuk Islam lah kan? Okey, tapi bila saya dah masuk Islam, sekarang ni saya jadi lagi sedih. Saya sedih sebab apa? Saya fikir bagaimana keadaan mak bapak saya? Bagaimana keadaan adik-beradik saya? Bagaimana keadaan saudara mara saya? Bagaimana keadaan rakan-rakan saya? Yang mana ada di kalangan mereka yang saya tahu, ada yang akhlaknya jauh lebih baik daripada orang yang lain Islam. Dan saya tak rasa they deserve to go to hell. Dan saya tahu jika mereka kekal mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhir hayat mereka, tempat mereka adalah di neraka. Bagaimana saya nak tidur, tuan-tuan? Bagaimana saya nak tidur dalam keadaan saya mengetahui mak saya sedang menuju ke neraka? Bagaimana saya nak tidur dalam keadaan saya nak mengetahui bapa saya sedang menuju ke neraka? Bagaimana saya nak tidur dalam keadaan saya tahu adik-beradik saya, rakan-rakan saya, saudara mara saya sedang menuju ke neraka? Dan family saya ni, tuan-tuan, mereka adalah darah daging saya. Mereka adalah orang yang membantu dalam kehidupan saya. Orang yang kasih dan sayang kepada saya.
Dan bagaimana kita nak duduk diam-diam tuan-tuan, dalam keadaan kita tahu orang yang kita sayang sedang menuju ke neraka. Tak boleh tidur tuan-tuan. Waktu itu, terus terang saya bagi tahu, saya ada rasa pelik. Tuan-tuan tahu sebab apa saya pelik? Saya pelik bagaimana orang Islam ini boleh tidur setiap hari dengan nyenyak, dalam keadaan mereka tahu dekat luar sana orang meronta meminta diselamatkan daripada azab Allah. Dan they don't care. Tiada siapa yang peduli tuan-tuan. Saya pelik waktu itu. Bagaimana mereka boleh? Sebab mereka tahu, orang Islam tahu jika mensyirikkan Allah, kekal mensyirikkan Allah, tempat mereka adalah di neraka. Semua kita tahu kan tuan-tuan? Tahu kan? But do we care? Waktu itu saya ada sedikit rasa kekecewaan di peringkat permulaan. Namun setelah masa berlalu, saya mula faham, sebenarnya bukannya mereka tak nak buat, mereka pun tak sedar tuan-tuan. Tak perasan tau, tak perasan. Pentingnya kena buat dakwah ini dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kehidupan tuan-tuan dikelilingi oleh orang-orang Islam. Kan? Tuan-tuan orang Islam, saudara mara orang Islam, diberi didikan agama Islam. Kadang-kadang kita tak terfikir pun perkara ini. Kadang-kadang kita alpa dan lupa. Dan kena ada orang yang ingatkan. Kita ni orang Islam kena saling ingat mengingati tak tuan-tuan? Kena. Saya ni perlu tak ada orang mengingatkan saya? Perlu. Dan ada perkara mungkin saya mengingatkan rakan-rakan yang lain. Ada perkara lain yang rakan-rakan lain mengingatkan saya. Itu a duty as a Muslim, sebagai seorang saudara, sebagai persaudaraan di dalam Islam. So itu yang berlaku. Dan bayangkan tuan-tuan, ketika saya usia 16 tahun itu, bagaimana saya nak menceritakan Islam dekat ahli keluarga saya. Kita nak cerita pasal Islam, kita nak dakwah ni tuan-tuan. Kita nak dakwah dekat orang yang kita tak kenal, jauh lebih mudah daripada kita nak dakwah dekat orang yang kita kenal. Setuju? Kita nak dakwah orang yang kita kenal, jauh lebih senang daripada kita nak dakwah ahli keluarga kita sendiri. Setuju? Setuju kan? Sebab apa tuan-tuan? Because our family know what we did last summer. Mereka tahu semua tentang kita. Daripada kita membesar dan sebagainya. Bila kita bagi tahu dekat dia, elah, baru masuk Islam nak kecoh. Dulu plesit bukan main. Kan? Sekarang ni tiba-tiba nak belagak macam bagus. Betul? Bayangkan umur 16 tahun tu, macam mana kita nak cakap dengan mak bapak kita? Macam mana nak bagi tahu, Mom, Dad, what you did is wrong? Apa jawapan kita akan dapat? Walah, makan minum pun aku sponsor, lagi nak sembang banyak. Ni, pergi belajar elok-elok. Dah dapat result bagus. Besok dah kerja. Masa tu kau cakap, aku boleh dengar. Sekarang aku cakap, engkau dengar. So, macam-macam metodologi. Macam mana nak guna? Ajak orang masjid, datang rumah. Saya pendekkan cerita. Ajak orang masjid, datang rumah dan sebagainya. Masa berlalu. Dan Alhamdulillah hari ini, semua ahli keluarga saya telah pun memeluk agama Islam. Dia bukan disebabkan saya tuan-tuan. Disebabkan hidayah itu dari Allah. Dan kita hanya usaha. Dan dalam usaha itu ada melibatkan usaha ramai orang. Termasuk ada orang-orang masjid, ada orang-orang lain yang turut datang bersama-sama. Dan kesatuan itu untuk memastikan ada orang boleh memeluk agama Islam telah menjadikan, Alhamdulillah, telah menjadikan mereka pun menjadi seorang Muslim. Betul tak tuan-tuan? Benda tu Alhamdulillah berlaku dekat saya. Namun ada tak lagi orang ramai dekat luar sana yang tak tahu kebenaran? Ada tak ramai lagi orang dekat luar sana yang masih perlu mengetahui tentang kebenaran itu? Siapa yang nak pergi cerita dekat dia orang tuan-tuan? Orang yang tahu kebenaran lah boleh cerita dekat orang lain kan? Yang tahu kebenaran lah perlu cerita dekat orang yang dalam kesesatan. Setuju? Setuju atau tidak? Sekarang ni tuan-tuan dalam kebenaran kan? Betul atau tidak? Betul.
Betul. Kalau kita tak cerita, siapa lagi nak pergi cerita, tuan-tuan? Lebih-lebih lagi, tuan-tuan, perempuan yang ada dekat sini, orang-orang agama. Orang-orang dalam bidang agama. Betul? Takkan kita nak ajak Mak Rempit supaya cerita pasal Islam dekat orang lain? Dia pun tak tahu. Betul? So, kita semua sebenarnya memikul tanggungjawab tersebut. Okey, berkaitan dengan pendekatan dakwah, tuan-tuan. Seperti mana yang kita semua tahu, dia ada pendekatan melalui bilhal, bilmal, bilkitab, bil lisan. Namun, dia perlu berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Okey, pendekatan dakwah yang lain, yang ini one to one. Dalam kita buat dakwah, tuan-tuan, saya personally, saya ada setengah orang, kita boleh tengok macam mana lah. Saya personally, saya lebih prefer dakwah one to one. Sebab kita ada ruang yang besar untuk kita nak kongsi, untuk kita nak cerita. Dia takkan ada banyak gangguan dan sebagainya. Kita boleh ambil masa yang lama untuk kita bagi dia faham tentang kebenaran itu. So, kita boleh gunakan kaedah one to one. Kita boleh gunakan juga kaedah ceramah umum. Seperti yang Dr. Zakir Naik lakukan, Syekh Ahmad Didat lakukan, pendakwa-pendakwa lain lakukan. Mungkin tuan-tuan pun boleh lakukan melalui kaedah blogging. Hari ini, dulu kita ada blog, sekarang kita ada Facebook, kita ada pelbagai YouTube, kita ada pelbagai kaedah-kaedah lain yang orang masih boleh gunakan untuk mengetahui info tentang Islam. Kita juga boleh buat melalui MOS Tour Guide. Dulu dekat Perlis kita ada buat sebelum, sekarang ni sebab PKP kita hold lah. InsyaAllah mungkin selepas daripada PKP ini kita akan start balik. Kita dulu ada buat MOS Tour Guide di Masjid Lalusin. Masjid Terapung. Dulu dekat sana bila ada tetamu-tetamu, especially di kalangan non-Muslim, bila mereka nak naik ferry, nak pergi ke Langkawi atau balik daripada Langkawi, kita akan ajak mereka untuk datang ke masjid supaya mereka boleh datang ke masjid, tengok masjid tu memang cantik. Boleh tengok masjid, sambil itu boleh kita ceritakan sedikit tentang konsep ketuhanan dan sebagainya. Kemudian kita juga boleh buat melalui kaedah perbandingan agama seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat ke-61. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'ah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya, ini melalui kaedah ajak kepada persamaan. Siapa yang firman, tuan-tuan? Allah Subhanahu Taala firman. Allah firman suruh kita ajak kepada persamaan. Persamaan apa? Persamaan di mana kita hanya menyembah Tuhan yang Esa. Kenapa Allah SWT firman kata ajak kepada persamaan di mana kita hanya menyembah Tuhan yang Esa, that we only worship Allah? Kenapa, tuan-tuan? Sebab jika kita kaji balik semua kitab-kitab ini, tuan-tuan, semua kitab-kitab ini pun mengatakan God is only one and worship only one God. Tuhan tidak ada rupa. Tuhan tidak menyerupai sesuatu apapun. Yang itu insya-Allah kita akan sentuh dalam slot-slot yang akan datang tentang agama-agama lain di mana mereka juga mengatakan perkara sedemikian. Kemudian apa kaedah rujukan yang boleh kita guna adalah melalui, mungkin bagi etis. Bagi etis, bila kita nak buat dakwah dengan etis, contohlah kan saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan. Bila kita jumpa dengan orang Hindu, contoh, ataupun orang agama lain, orang Kristian dan sebagainya. Bila kita jumpa dengan mereka, kalau kita bercakap dengan menggunakan Al-Quran, tuan-tuan rasa dia boleh terima tak? Kenapa dia tak terima? Dia akan cakap, wah, ini kitab engkau, mestilah kau kata engkau je betul. Betul tak? Walaupun dia tak cakap, secara logiknya itu yang dia akan berfikir. Setuju tak? Betul kan? So, dia takkan terima apa yang ada dalam Quran. Betul? Tetapi kalau apa yang ada dalam kitab dia terima tak? Dia terima kan? So, kalau kita boleh letak, kita boleh kata, ini Quran cakap macam ni tau. Quran cakap Tuhan hanya satu. Dia tak ada Tuhan khas untuk bangsa ni, dia tak ada Tuhan khas untuk bangsa ni, tak ada Tuhan khas untuk bangsa ni. Tuhan adalah satu untuk semua kaum dan semua manusia. Hatta bukan semua kaum, semua manusia, semua binatang, semua yang ada selain daripada Tuhan, semuanya adalah makhluk. Dan Tuhan hanya satu. Dan
Esa. Betul? Dan kalau kita boleh tunjuk dengan dia, sebenarnya kitab kau pun cakap benda yang sama tau. Cuba kau tengok ni. Sekarang dia boleh nafikan tak? Kenapa tak boleh? Sebab yang cakap benda tu daripada kitab dia. Betul tak? Kalau dia nafikan, akan jadi apa? Dia sendiri tak ikut kitab dia. Setuju? Sebab itu, kaedah perbandingan agama ni penting tak tuan-tuan? Penting. Bukannya kata kalau kita tahu baru kita boleh buat, tetapi dia akan sangat membantu kita dalam kita buat dakwah melalui intelektual dengan masyarakat bukan Islam. Okey. Okey. Dalam kita buat pendekatan dakwah, masing-masing ni tuan-tuan, dalam dakwah, baik dakwah kepada non-Muslim dan sebagainya, kita ada pelbagai pendekatan tadi kan. Ada banyak lagi yang mungkin kita pun tak sentuh. Boleh tak kita dakwa kita kata pendekatan kita adalah pendekatan yang paling baik? Boleh tak? Contoh, Nabi berdakwah dengan bersemuka, maka blogging dan internet bukanlah terbaik. Boleh ke? Dia ikut sendiri-sendiri lah bro. Saya salah pandangan saya lah. Okay, very good. Buat cawan ni dia terbaik bagi dia. Mungkin tahu belum ni dia terbaik bagi dia lah. Dia ikut masing-masing. Pandangan Ustaz? Kalau ada pandangan lain? Ataupun mereka kata Nabi hanya cerita tentang keindahan Islam, maka tak perlu tahu kepercayaan agama lain dan tak perlu cerita kesalahan agama lain. Biasa dengar kan? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu perkara dalam ni. Poinnya dekat sini, suruhan perintah kepada kita ni apa? Berdakwah. Setuju ataupun tidak? Betul tak? Selagi kita berdakwah tanpa langgar syariat agama Islam, masih berlandaskan Quran dan Sunnah, ada problem tak? Tak ada problem. So, bila kita ikut pada kesesuaian pada zaman sekarang, okay, kita boleh blogging, kita boleh YouTube, kita boleh Facebook dan sebagainya. Ada masalah tak? Ada masalah tak? Tak ada masalah selagi mana kita ajak orang kepada kebaikan. Rasulullah SAW, dalam waktu yang sama, kalau kita nak buat secara bersemuka, boleh tak? Boleh. Kalau nak buat secara online, boleh tak? Boleh. Ada larangan tak? Tak ada larangan. Do you get the point? Ada problem tak? So, boleh tak kita kata, kaedah aku adalah kaedah yang paling baik? Tak boleh. Do you get the point? Yang penting, ada tak orang tu buat dakwah? Dia buat. Mungkin mengikut kemampuan, keselesaan, atau mengikut situasi dan keadaan yang dia hadapi. Setuju atau tidak? Setuju kan? So, apabila kita kata, contoh ada orang bagi tahu, okey, Nabi hanya cerita tentang keindahan Islam, maka tak perlu kepercayaan agama lain dan tak perlu cerita kesalahan agama lain. Betul ke tuan-tuan? Betul ke? Kenapa tak betul? Tengok. Apa dia dakwah tuan-tuan? Kadang-kala kan, whiteboard tak ada. Kadang-kala, kita ni salah sangka tau. Kita fikir dakwah tu apa? Amar ma'ruf. Okay. Kita lupa nahi mungkar pun dakwah juga. Betul? Dakwah ni apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dua-dua ni dakwah tak tuan-tuan? Dua-dua ni dakwah. Kita mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. So, kalau kita nampak kemungkaran, perlu bagi tahu tak benda ni tak betul? Kena bagi tahu tak? Kena bagi tahu. Do you get the point? Cegah pun kita kena buat. Dalam kita nak cegah, masa kita cegah tu, kita kena tak bagi tahu benda ni tak betul. Kena bagi tahu. Kalau tak bagi tahu benda tu tak betul, macam mana kita nak cegah orang tu daripada buat benda yang tak betul? Sebab dia fikir itu betul. Do you get my point? So, dua-dua ini mesti jalan serentak. Apabila Rasulullah SAW mengucapkan kalimah La ilaha illallah, apa maksud dia tuan-tuan? Tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan, Tuhan-Tuhan yang lain ni semua tak betul. Setuju atau tidak? Bukankah itu yang orang-orang musyrik kafir itu faham? Sebab itu mereka pun menentang Rasulullah SAW. Sebab mereka memahami bahasa Arab. Kan?
Apabila Rasulullah SAW mengungkapkan kalimah La ilaha illallah, maksud dia apa? Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa? Al-Lata, Al-Huzza, Al-Manat, semua itu tak betul. Semua patung-patung yang disimpan di kawasan Mekah itu semua tak betul. Setuju kan? Sebab tu orang marah dekat Rasulullah SAW. So Rasulullah SAW ceritakan kebaikan dan bagi tahu tak apa yang tak betul? Bagi tahu. So kita pun kena buat tak dua-dua tuan-tuan? Kena buat amar ma'ruf pun kena buat, nahi mungkar pun kena buat mengikut situasi dan keadaan. Okey, ini kelebihan bagi orang yang berdakwah. Berbanding orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan Allah akan menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikendakinya. Pahala bagi orang yang mengerjakan kerja dakwah ini tuan-tuan, ajak orang kepada agama Islam ini sangat besar. Hari ini tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir, Pakcik Anip tu kan yang saya cerita, dia telah pun meninggal dunia. Ustaz Zul telah pun meninggal dunia. Ini insan-insan yang memainkan peranan yang sangat penting di dalam membentuk saya itu sendiri. Selain ada ramai lagi tuan-tuan yang telah membantu saya sebagai pada peringkat saya memeluk agama Islam sehinggalah ke hari ini. Dan bayangkan apa sahaja kebaikan yang saya buat pada hari ini. Apa saja kebaikan yang dilakukan oleh keturunan saya. Betul? Hari ini saya Muslim, keturunan saya Muslim tak? InsyaAllah Muslim, keturunan saya, betul? Anak-anak saya lagi lah tuan-tuan. Ada apa? Ada 2 cawangan. Lagi banyak keturunan. Kan? So, apa saja kebaikan yang saya buat, apa saja kebaikan yang generasi, anak-anak saya, keturunan saya buat, apa saja kebaikan yang orang yang dapat kebaikan, manfaat daripada saya buat, semua pahala ini akan pergi dekat Pakcik Anip tanpa mengurangkan pahala kami. Bukankah ini ganjaran yang terbaik tuan-tuan? Besok apabila kita meninggal, insya-Allah pahala masih jalan. Selagi saya Muslim, selagi keturunan saya Muslim, semua pahala ni akan pergi tak dekat dia tuan-tuan? Akan pergi. Kita tak mau kan tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, saya selalu akan bagi tahu dekat orang, siapakah orang-orang yang kena buat dakwah? Orang-orang yang rasa diri dia tak cukup pahala, dialah kena buat dakwah. Orang-orang yang rasa dia masih memerlukan pahala, dialah kena buat dakwah. Orang-orang yang rasa dia dah cukup pahala, dia tak perlu buat dakwah sebab dia dah cukup pahala. Orang yang rasa confident dia memang dah boleh masuk syurga, tak perlu buat dakwah. Sebab ganjaran yang bakal Allah berikan melalui dakwah ini sangat besar. Kenapa dakwah tuan-tuan? Sebab Rasulullah sendiri diutuskan hanya untuk orang Arab ke atau untuk semua manusia? Untuk semua manusia, betul? Apabila Rasulullah SAW diutuskan untuk semua manusia, maka mesej Rasulullah SAW juga untuk semua manusia. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, siapa nak sampaikan mesej itu kepada semua manusia? Apabila dikatakan semua manusia, sama ada Muslim atau bukan Muslim, siapa nak sampaikan mesej itu kepada bukan Muslim? Sudah tentu orang Muslim kan? Dan dia terletak di bahu kita kan? Sebagai seorang Muslim. Quran ini tuan-tuan, ini kadang-kadang ada orang Islam pun salah faham, ada orang bukan Islam pun dia salah faham. Quran ini adalah modul kehidupan. Tak ada Quran. Adalah modul kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau kita beli TV kan, bersama dengan TV itu ada tak manual book? Ada tak? Ada kan? Kita beli laptop ada manual book kan? Betul tak? Manual book untuk manusia ni, untuk zaman selepas Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mesej apa yang Allah, Tuhan yang menciptakan kita nak sampaikan kepada kita. Mesej itu hanya untuk orang Islam ke atau untuk semua manusia? Untuk semua manusia. Quran is not meant only for Muslim, but Quran is meant for all human being. Untuk semua manusia. Siapa nak sampaikan mesej Quran itu kepada semua manusia tadi?
Siapa tuan-tuan? Kita lah. Orang Muslim yang pegang Quran itu, yang ada Quran itu, yang mengetahui maklumat Quran itu, kitalah kena share kepada mereka. Setuju? Setuju kan? Yang ni yang tadi. Ayat yang buat saya punya kehidupan boleh berubah tuan-tuan. Surah An-Nisa ayat ke-48. Kan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa mensyirikkan Allah. Dan akan mengampunkan dosa yang selain dari itu bagi sesiapa yang dikendaki menurut aturan syariatnya. Orang tuan-tuan, hari ini bila kita tengok ada orang mabuk, kita kesian tak tuan-tuan? Kita tengok kalau ada orang Islam mabuk, kita kesian tak? Kita nak ubah dia tak? Nak. Kalau ada orang Islam judi, kita kesian tak? Kesian. Kita nak tak cuba ubah dia? Nak tak? Nak. Kalau ada orang Islam tak semayang, kita nak tak dia semayang? Nak tak tuan-tuan? Nak. Sebab tu kita bagi tahu kan, kita selalu bercerita supaya mereka kembali mengamalkan agama Islam. Betul? Tetapi dosa-dosa ini masih ada tak peluang dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dosa syirik. Jadi importansi untuk kita ajak masyarakat bukan Islam kepada Islam ini jauh lebih besar ke atau jauh lebih kecil tuan-tuan? Jauh lebih besar. Kan? Kenapa dakwah tuan-tuan? Surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama. Katakanlah. Tengok Surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan adalah surah yang sangat penting di dalam Al-Quran. Betul? Kul huwallahu ahad. Katakanlah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Pergi bagi tahu, katakanlah. Yang ini Allah adalah Esa. God is only one. Suruh bagi tahu kan? Kul. Betul lah? Kul maksud dia apa tuan-tuan? Perintah. Suruh pergi bagi tahu. Kul pergi bagi tahu Tuhan is, God is only one. Hanya kepada orang Muslim ke atau bagi tahu juga kepada orang bukan Islam? Kepada semua manusia. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan setiap umat seorang rasul dengan seruan mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi taghut. Semua rasul-rasul ini sendiri diutuskan untuk kerja ini. Surah Al-Imran ayat ke-110. Kuntum khairum ummatin ukhrijatu linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabillah. Ayat ni tuan-tuan, kita ni jadi umat yang terbaik. Kita semua tahu, kan? Berbanding umat Rasulullah SAW dengan umat-umat Nabi-Nabi yang lain, siapakah umat yang terbaik? Umat Rasulullah SAW kan? Betul lah? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat darjat kita, telah menjadikan kita umat yang terbaik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab amalan kita dahsyat ke? Amalan kita dahsyat ke? Tidak kan? Kita hari ini hidup berapa tahun? 60-70 tahun. Average lah. Average. Lebih daripada itu dikira sebagai bonus. Betul? Kalau kita ambil average 60 tahun tuan-tuan, kita tidur 8 jam sehari, 20 tahun habis untuk tidur. Kalau kita kerja 8 jam, 20 tahun lagi habis untuk kerja. Balance tinggal 20 tahun. 20 tahun itulah kita pergi, tak kira lagi pergi toilet, pergi buat benda lain dan sebagainya apa semua. Kalau kita ikutkan berapa sangat tahun yang kita overall, yang kita mengabdikan diri kepada ataupun kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat sedikit. Berbanding dengan umat-umat terdahulu yang ada di kalangan mereka hidup ribuan tahun, ratusan tahun. Betul? Kalau mereka beribadah tuan-tuan, jauh lebih banyak daripada kita sebab umur mereka jauh lebih panjang. Setuju atau tidak? Namun kenapa tetap Allah mengatakan umat Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita satu penghargaan, satu penghormatan, bersama dengan penghargaan dan penghormatan itu akan datangnya tanggungjawab.
Apakah tanggungjawab kita, tuan-tuan? Kuntum khairum ummatin ukhrijatu linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Darjat kita Allah Subhanahu wa taala angkat, tuan-tuan, sebab kita mewarisi kerja kenabian. Kita mewarisi kerja kenabian bukan sebagai seorang nabi, tetapi sebagai seorang umat kepada nabi. Sebab tu darjat kita diangkat, tuan-tuan. Kerja kita mengajak manusia kepada kebaikan. Apakah kebaikan yang paling tinggi, tuan-tuan? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Tak guna satu orang tu hidup, tuan-tuan, jika dia buat macam-macam kebaikan tetapi dia tidak buat kebaikan dan dia tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tak guna, tuan-tuan. Do you agree? Apakah keburukan yang paling teruk, tuan-tuan? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dalam tingkatan dosa, dosa yang paling teruk apa dia? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja kita ni, tuan-tuan, mengajak semua manusia untuk hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah semua manusia daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan darjat kita diangkat, tuan-tuan. Dan hatta disebabkan kerja itulah kita diangkat menjadi umat yang terbaik. Namun kalau kita tak buat kerja yang diberikan kepada kita, layakkah kita untuk mendabik dada dan bagi tahu kita adalah umat yang terbaik? Ini perkara yang perlu kita fikirkan bersama. Yang ini kita dah bincang tadi. Ayat ini, tuan-tuan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, ini ayat ini mengajak kita supaya berdakwah melalui cari persamaan di mana kita hanya menyembah Tuhan yang satu. Tuan-tuan, apabila kita belajar tentang perbandingan agama-agama lain dan sebagainya, kita akan dapati sebenarnya ada banyak perkara yang kita akan dapati. Hatta dari sudut pengamalan, agama lain juga mengatakan tak boleh minum arak, agama lain juga mengatakan tak boleh main judi, agama lain juga tak boleh menunun nasib, agama lain juga perempuan perlu menutup aurat. Agama lain juga mengatakan semua perkara-perkara ini. Namun kita juga boleh simpulkan kenapa sebenarnya semua amalan ini ditinggalkan. Bagaimana mereka boleh menjadi sesat, tuan-tuan, sehingga sedemikian rupa? Perkara itu juga boleh kita bincangkan bersama, insya-Allah, di dalam slot-slot yang akan datang, insya-Allah. Yang ini kita tahu surah An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ini serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan bijaksana. Hikmah ni, tuan-tuan, berkaitan dengan hikmah. Kadang-kala ada di kalangan kita yang kita salah faham tentang hikmah. Hikmah ni adakah sepanjang masa kita cakap lemah lembut dan sebagainya? Adakah ramai orang dia salah faham, dia anggap hikmah itu adalah sentiasa bercakap dengan lemah lembut. Ya ke? Ya ke, tuan-tuan? Hikmah itu juga boleh jadi apa yang sesuai untuk waktu, situasi, keadaan tersebut. Contoh, jika anak kita ada waktu kita perlu angkat rotan, itulah hikmah yang terbaik. Do you get the point? Sebab tu Rasulullah SAW berperang tak, tuan-tuan? Berperang tak? Berperang. Berperang pada waktu itu dengan situasi itu, itulah hikmah yang terbaik. Rasulullah SAW berlembut tak? Berlembut. Untuk waktu itu, berlembut adalah hikmah yang terbaik. Ada kalanya orang buat macam-macam dekat Rasulullah. Rasulullah diam tak? Diam. Itu adalah hikmah yang terbaik untuk waktu itu. So, hikmah itu bukanlah only one methodology, tetapi kita menggunakan metodologi yang ada mengikut situasi, masa dan keadaan. Kalau ada waktu kita perlu tegas, kita perlu tegas. Ada waktu perlu kita berlembut, kita perlu berlembut. Kalau ada waktu kita perlu bertindak, kita perlu bertindak.
Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apabila kita berbahas. Yang ini saya nak ceritakan sedikit tuan-tuan. Kadang-kala bila kita berjumpa dengan orang-orang ahli kitab dan sebagainya, Allah suruh kita berbahas dengan cara yang paling baik. Yang ini. Janganlah kamu cerca sembahan mereka yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Boleh tak kita hina sembahan agama orang? Tak boleh. Kalau kita pergi tiba-tiba kita beritahu, tak boleh. Tetapi boleh tak kita bagi tahu kebenaran? Boleh. Kalau kebenaran yang kita bagi tahu tu dia anggap itu menghina, itu dia punya masalah, bukan kita punya masalah. Tetapi adakah kita berniat untuk menghina? Tidak. Menghina ni apa tuan-tuan? Kadang-kala dia ada masalah bagi orang kita ni untuk memahami apa itu hina. Benda yang bukan hina dia kata hina, benda yang hina dia kata bukan hina. Tuan-tuan faham tak? Apa dia hina? Mengejek-ngejek dan sebagainya. Itu adalah hina. Memberitahu fakta, adakah itu hina tuan-tuan? Kalau ada orang dia kencing dalam seluar, hina kah? Contoh ada orang dia kencing dalam seluar dan kita bagi tahu, si fulan, ataupun katalah ada apa, orang nak tahu siapa kencing dekat sini, kita bagi tahu si fulan telah kencing di sini. Adakah itu menghina? Adakah itu menghina? Tak, itu bagi tahu kebenaran. Tuan-tuan faham tak? Menghina ni apa? Kalau kita bagi tahu benda yang tak betul ataupun kita mengejek-ngejek seperti yang disebutkan tadi. So, line untuk kita mengetahui, untuk kita bagi tahu kebenaran dengan menghina itu adalah sangat nipis. Dan kita perlu faham perkara itu. Dan jika kita beritahu kebenaran, ada orang kata, oh kau hina dan sebagainya. Benarkah kita hina? Zakir Naik tuan-tuan adalah figure yang selalu sangat orang tuduh kata dia sudah menghina agama orang. Betul? Kami ada suatu ketika dahulu, Jabatan Perpaduan Negara. Mereka pernah ajak saya dan beberapa figura lain. Saya, Bro Syakirin, Brother Fidah Wong dan beberapa yang lain yang turut serta, yang mana mereka nak buat perjumpaan dengan masyarakat ataupun NGO-NGO Hindu, termasuk ada yang datang tu daripada Hindu Sanggam, beberapa orang, atas tuduhan kononnya Dr. Zakir Naik telah pun menghina. Bila datang dekat sana, kita pun duk bincang, diorang pun cerita, kita bagi diorang cerita, dia cerita, dia cakap macam ni. Lepas tu, bila sampai dekat saya punya turn dan rakan-rakan yang lain, saya tanya dengan diorang, sekarang macam ni. Semua orang boleh kata, oh you sudah hina. Mungkin kita tak sependapat, saya kata, ataupun mungkin tak suka apa yang dia cakap dan sebagainya. Dan mungkin ada di kalangan orang yang kata hina. Saya kata, as a Muslim, kita memang menentang, dan agama Islam itu melarang kita daripada menghina sembahan orang. Saya kata bawa satu video yang memang betul-betul dia telah hina. Dan kita nak video tu kita boleh forward dan kita boleh rewind. Supaya kita boleh tahu apa konteks dia cakap benda itu. Kita minta diorang pun cakap, okey, kita akan bawa. Hari ini dah bertahun-tahun tuan-tuan, sampai ke hari ini tak dapat video tu tuan-tuan. Hari ini tengah live. Kalau ada di kalangan orang Malaysia Hindu Sanggam dengar, boleh tanya dengan Presiden tuan-tuan, Datuk Mohan Shan. Peristiwa ini berlaku. Dan kita minta, kita demand. Sebab kita tak mau orang cakap, boleh faham tak? Macam satu orang kita cakap, oh Enta ni jahat lah, Enta ni jahat. Ya, apa yang jahat? Bagilah tahu apa dia yang jahat. Tak bolehlah cakap in general. Enta dah hina. Okey, apa yang hina? Cuba bagi tahu. Apa perkataan yang dah hina? Saya pun pernah kena. Saya dalam satu ceramah tuan-tuan, saya kata orang Hindu menyembah 330 juta Tuhan. Dia kata saya hina. Bukankah itu yang you pun tulis dalam you punya buku? Bukankah itu yang you tulis? Bukankah itu yang you percaya? Bila saya cakap, kenapa you kata dia hina? Contoh kan, kalau ada satu orang tuan-tuan datang dekat kita dan dia bagi tahu, orang Islam sembah hanya satu Tuhan. Kita akan cakap apa? Betul lah. Kita akan anggap itu hina kah? Siapa dekat sini kalau ada orang datang dekat tuan-tuan dan bagi tahu orang Islam sembah satu Tuhan, siapa yang akan rasa terhina? Tak ada. Itulah betul. Betul kan? Kalau dia cakap dengan kita, mau cakap, memang betul, itulah kebenaran, you pun mari sembah satu Tuhan. Betul ke tak?
So apabila kita bagi tahu kebenaran, dia bukannya menghina. Menghina tadi macam kita mengejek pergi dekat dia punya tokoh duk yang itu lain. Tetapi apabila kita bercakap dari sudut intelektual, dari sudut akademik, dari sudut kebenaran dan sebagainya, bagaimana mungkin ia boleh jadi menghina? You kalau tak ada kesediaan untuk dengar atau terima kebenaran, that is your problem. Betul kan? Sekarang ni budak-budak pergi sekolah. Cikgu ajar 2 campur 2 adalah 4. Betul lah? Ada budak jawab 5. Cikgu pun bagi tahu ini formula dia. Dia jadi 4. Budak tu tak boleh terima. Tak, saya jawab 5 mesti betul. Lepas tu bila tanya, tak, sebenarnya 4. Budak tu bagi tahu, oh cikgu sudah hina saya. Apa ni? Boleh faham tak? Macam tu lah biasanya Zakir naik, kena. Okey. Yang ni ada beberapa limitation. Tengok. Kita ni tuan-tuan, sebagai seorang Muslim, apa kerja kita? Kerja kita hanya menyampaikan mesej Islam. Boleh tak kita Islamkan? Bolehkah kita beri hidayah kepada orang? Tak boleh. Yang bagi hidayah ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah tugas dan tanggungjawab kita? Menyampaikan, give the message, share the message, beritahu kepada mereka tentang kebenaran, dan kita buat dengan cara yang terbaik supaya kebenaran itu boleh sampai kepada dia. Selepas kita lakukan perkara itu, selepas itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Is that clear? Okey, sebab tu kalau kadang-kadang kan ada dekat Malaysia ni, saya nak cerita sedikit lah. Dekat Malaysia ni ada di kalangan orang, dia akan marah. Pasal apa nak buat dakwah ni? Especially non-Muslim lah. Pasal apa nak ajak orang masuk agama dia? Dia rasa agama dia je betul. Ada orang tanya dengan saya pun, kenapa you rasa agama you je betul? Saya cakap, nombor satu, you kena faham, saya bukannya asal daripada agama Islam. Disebabkan saya rasa Islam tu betul, sebab itulah saya masuk Islam. Itu nombor satu. Nombor dua, dah memang Islam betul, you nak saya buat apa sekarang? Boleh faham tak? Dah memang Islam tu betul. Bukan saya rasa Islam saja betul. Tak. Dah memang Islam betul. Kalau you rasa Islam tak betul, you come, kita boleh bincang. Kita boleh dialog. Kita boleh bincang, tengok mana satu yang betul. Tapi bila kita ajak, you tak mau datang. Lepas tu you claim, you kata kita bagi tahu hanya Islam saja betul. Hello. Dah macam tadi lah, formula tadi kan, 2 campur 2 adalah 4. Kan budak tu bagi tahu, oh cikgu je selalu nak betul. Hello, dah memang itu betul jawapan dia, you nak dia buat apa? Kan, lepas tu budak tu kata, oh cikgu je selalu betul. Dah memang dia betul. Kalau you rasa dia salah, you bawa lah satu formula yang betulkan 2 campur 2 tu 5. Masalah you pun tak boleh bawa, lepas tu you hangin dengan kita sebab kita betul. Masalah saya, bukannya saya selalu betul. Saya daripada benda tak betul, saya sendiri cari kepada yang betul, saya masuk kepada yang betul. Betul kan? Saya dulu, daripada agama lain, saya masuk kepada agama Islam. Betul ke tak? So, ini kadang-kadang nak bagi, cuma kadang-kadang macam ruang untuk kita nak bagi tahu dekat mereka itu sangat nipis. Sebab tu tuan-tuan, saya bagi tahu tadi kan, saya personally saya rasa saya lebih selesa untuk kita dakwah melalui one to one. Sebab bila kita dakwah one to one, kita boleh cerita semua benda ni. Oh macam ni, ada orang salah faham. Okey, ini sebenarnya mereka salah faham dan sebagainya. Is that okay? Tapi kalau nak cerita secara ceramah boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah dan sebagainya. Okey, kita dah habis masa, saya akan habiskan beberapa perkara lagi. Okey, kalau kita buat dakwah 5 minit kalau kita buat dakwah, tak ada orang nak terima. Kita nak buat dakwah, orang tak masuk Islam. Adakah kita perlu berduka cita? Tidak, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat tak ganjaran? Kalau kita buat dakwah, tak ada orang yang masuk Islam. Ganjaran kita dapat tak? Dapat. Saya nak bagi contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh buat dakwah 950 tahun. Berapa orang masuk Islam? Tak sampai 100 orang pun. Betul? Tapi Nabi Nuh adalah, list nama Nabi Nuh ada dalam Quran. Termasuk dalam Nabi Ulul Azmi. Betul ke tak? Am I correct? So, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang, Allah Subhanahu Wa Taala bukan tengok pada result,
tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tengok pada effort. Do you agree? Yang penting kita kena buat yang terbaik. Sebab tu tadi ayat yang kita baca, dan Allah berikan kepada kelebihan itu kepada siapa yang dikehendakinya. So kalau Allah nak ganjarkan ganjaran itu, pahala, kepada siapa yang dikehendakinya melalui effort yang telah dia lakukan. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, Allah boleh jadikan semua orang Islam ini sebagai Muslim. Apakah Tuhan memerlukan kita untuk menyampaikan agamanya? Tidak. Tetapi Allah memberikan peluang kepada kita untuk kita mendapat keredaan Allah melalui buat dakwah tadi. Dengan melalui mengikuti seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Dan ada orang yang kita akan jumpa juga orang macam ni. Kita cakap macam mana pun dia tak mau accept. Bagaimana kita nak tahu satu orang itu bila kita buat dakwah, dia memang tak ikut. Dia takkan ikut. Macam mana kita nak tahu? Apa indikatornya? Apakah indikasi kepada seseorang yang bila kita buat dakwah, kita tahu orang ni memang takkan ikut lah. Dah tak boleh ikut dah. Apa dia tuan-tuan? Apabila orang tu mati. Kita ni tuan-tuan kena pergi buat dakwah dekat orang. Buat dakwah, ajak dia kepada Islam. Bila kita tahu, bila kita nak kata kita dah tak boleh dah buat dakwah. Bila dia mati ya, dah tak boleh buat dakwah, dia dah mati kan. Masa tu baru kita tahu dia tak boleh, dia dah tak masuk Islam. Do you agree? Selagi dia hidup, ada tak peluang untuk kita dakwah dengan dia? Ada. Bilakah peluang dakwah itu habis tuan-tuan antara kita dengan dia? Sama ada dia mati atau kita mati. Namun bila dia dah mati, baru kita boleh kata, oh okey, dia memang tak boleh buat apa, dia memang mati sebagai kufar lah. Okey. Ini alasan. Ada banyak lagi. Okey, kita just pergi sepintas lalu, boleh? Okey, kadang-kadang kita akan bagi alasan kenapa kita tak berdakwah. Antaranya tak cukup ilmu, diri sendiri masih belum baik, perbetulkan Muslim dahulu, berdakwah adalah fardu kifayah, ataupun tiada paksaan, la ikra hafiddin, non-Muslim berkata jaga urusan sendiri. Ini semua di antara alasan. Tak cukup ilmu. Tuan-tuan, kita biasa dengar hadis, kan? Hadis yang famous. Balighu anni walau ayah. Kita berapa banyak ayat yang kita tahu tuan-tuan? Tengok, dakwah ni bukannya kita perlu sampaikan benda yang kita tak tahu. Apa yang kita tahu kita sampaikan, itulah dia dakwah. Kalau kita tahu kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itulah kalimah kita sampaikan dekat orang. Betul tak? Sambil itu kita ambil tahu. Dan bila kita belajar dan kita pun sampaikan. Yang kedua, kalau kita tak tahu, kita boleh cari pakar yang tahu, boleh dapatkan jawapan dan kemudian boleh sampaikan. Poin dia dekat sini, bila mana kita tak tahu, kita buat-buat macam kita tahu. Dekat situ ada problem. Kalau ada orang tanya, non-Muslim tanya kita tak tahu jawapan dia, kita perlu bagi tahu apa? Wah, you have asked a very good question. You know, question yang buat saya pun berfikir. Bagus, saya akan cuba dapatkan jawapan ini dan saya akan bagi balik jawapan dekat kamu. Is that okay? Selesai masalah kan? Okay. Diri sendiri belum baik. Mereka non-Muslim mensyirikkan Allah. Maka siapa yang lebih baik di sisi Allah? Tuan-tuan lebih baik ke atau ada orang? Siapa yang lebih baik tuan-tuan? Hello? Siapakah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Orang mensyirikkan Allah ke atau orang yang tidak mensyirikkan Allah? Tuan-tuan mensyirikkan Allah ke tak? Siapakah yang lebih baik? Tuan-tuan lebih baik. Ya. Satu orang Muslim tuan-tuan. Sebab itu hatta kalau kita tengok dalam kita nak pilih calon, kalau untuk lelaki, kalau untuk wanita, satu orang hamba lelaki yang beriman itu jauh lebih baik daripada pembesar kufar. Kenapa? Sebab dia beriman tuan-tuan. Satu orang yang beriman itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Sebab apa? Kalau Tuhan yang ciptakan you, dengan Tuhan pun you tidak boleh sembah, apatah lagi dengan orang lain. Do you get the point? Tuhan yang menciptakan kita, kalau you mensyirikkan Tuhan tersebut, what is the point? Cuma boleh jadi sebab you tak faham, you tak tahu dan sebagainya. Sebab itu kita diutuskan, kita diseru untuk buat dakwah supaya bagi tahu dia tentang kebenaran, supaya dia boleh sampai semula ke pangkal jalan. Ya. Kadang-kadang kita rasa bagaimana kita nak perkatakan perkara yang kita tidak lakukan. Kita tidak mensyirikkan Allah.
Betul? Kita mengesahkan Allah. Boleh tak kita bagi tahu? Kita bagi tahu benda yang kita buat. Baiki Muslim dahulu. Yang ini saya just simpulkan secara pendek. Tuan-tuan, kalau kita pergi hospital, katalah tuan-tuan jadi doktor kan, ada dua pesakit. Seorang pesakit dah datang awal ni, dia luka dekat kaki. Boleh faham tak? Dia tunggu untuk operation. Seorang lagi datang kemudian daripada orang yang sakit kaki ni, tapi dia sakit jantung. Tuan-tuan sebagai doktor, siapa yang tuan-tuan akan rawat dulu? Tapi yang sakit kaki tu datang dulu mah. Okey. Dalam konteks itu, berbanding orang Islam yang perlu kita baiki dengan orang kufar, orang kafir yang mensyirikkan Allah, siapa yang perlu kita selamatkan dulu? Sebab yang mensyirikkan Allah tu neraka, tuan-tuan. Betul? Kalau ada Muslim yang katalah minum arak ke atau main judi ke dan sebagainya, masih ada tak ruang pengampunan? Masih ada. Yang syirik, tak ada ruang. So, siapa kita kena selamatkan dulu? Okay. Tapi bukanlah saya maksudkan tinggalkan semua orang Islam ni pergi. Tuan-tuan faham tak? Dua-dua ni mesti jalan serentak. Begitulah Rasulullah SAW lakukan. Betul? Dakwah non-Muslim jalan tak? Jalan. Islah jalan tak? Jalan. Dua-dua jalan serentak. Ada yang kata fardu kifayah melalui surah ini, dan hendaklah ada satu golongan atau puak yang menyuruh berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada melakukan segala yang salah. Ada yang kata, oh ini sebenarnya dia fardu kifayah. Ayat ini sebenarnya tuan-tuan dia merujuk kepada orang yang buat dakwah secara full time. Okay, basically semua orang Islam ni kena buat dakwah tak? Kena buat dakwah. Tetapi kena ada segolongan daripada kita yang buat dakwah as full time. Seperti mana di zaman para sahabat dulu, ada sahabat yang pergi ke negara-negara lain, China, sana sini, pergi buat dakwah full time, diorang pergi. Betul? Masih ada tak yang duduk di Madinah dan Mekah? Ada. Mereka pun buat tak dakwah? Dia pun buat. Orang yang pergi pun buat tak? Buat. Yang pergi tu dia buat full time, yang ni dia buat part time. So sama juga macam dekat negeri Perlis, alhamdulillah Majlis Agama Islam dan ada Istiadat Melayu Negeri Perlis di bawahnya telah menubuhkan One Center Malaysia Perlis, yang mana ditugaskan untuk buat dakwah non-Muslim sebagai full time. Kami ditugaskan untuk buat kerja dakwah secara full time. Tuan-tuan buat secara part time. Alhamdulillah. Tiada paksaan. Okey, tengok. Orang selalu akan guna perkataan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ni kepada siapa, tuan-tuan? Kepada siapa? Dia merujuk kepada siapa? Dan orang juga akan selalu mengatakan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Betul? Surah Kafirun. Betul? Tapi mereka biasanya lupa sebelum surah tu, untukmu agamamu, untukku agamaku, dia ada banyak ayat-ayat sebelum itu semua kata kul. Betul? Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu pada akhir. Yang awal itu kita perlu lakukan dulu, bagi tahu. Dia tak mau dengar, kita cakap tak mau dengar, kita cakap tak mau dengar, baru bagi tahu dengan dia, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Bukan terus untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku, sedangkan kita tak bagi tahu apa pun. Do you get the point? Kadang-kadang orang akan cakap jaga urusan sendiri. Sebab itulah kita tengah jaga urusan kita. Apakah urusan orang Islam? Buat dakwah. Inilah kita punya urusan. Siapakah yang perintahkan kita untuk buat dakwah, tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju ataupun tidak? A Muslim. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham. Orang bukan Islam dia akan bagi tahu, kenapa orang Islam nak sangat buat dakwah dan sebagainya. Tengok. A Muslim only can be a good Muslim if they do dakwah. Seorang Muslim itu hanya boleh menjadi Muslim yang bagus jika dia buat dakwah. Kenapa saya katakan demikian? Surah Wal-As. Betul? Allah SWT firman, semua manusia dalam
kerugian. Dan kalau kita baca melalui surah itu, kita akan fahami di antara syarat yang ketiga apa tuan-tuan? Menyeru manusia kepada yang hak, yang baik dan sebagainya. Dakwah itu telah menjadi salah satu daripada tugas orang Muslim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taubah ayat ke-24, Kul in kana abaukum wa abnaukum. Kan Allah SWT bagi tahu, jika semua perkara ini kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul dan menjadi penghalang daripada kamu berjihad untuk agamanya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah kata you wait. Amaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jika ahli keluarga kita, mak bapak kita, anak-anak kita, saudara mara kita, isteri-isteri kita, harta kita, perniagaan kita menghalang kita daripada kita berkorban demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firman fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Hari ini apakah yang menghalang kita daripada terus-menerus melakukan dakwah, mengajak manusia untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak ada tuan-tuan, maka kita perlu mulakan, tetapi dalam lingkungan kemampuan kita. Saya nak kita bayangkan sejenak. Andaikan tuan-tuan, jika kita berada di tempat mereka, orang yang lahir sebagai non-Muslim, dan kita sedang berada di padang mahsyar, sanggupkah kita terima 1001 alasan oleh kawan Muslim yang kita kenal yang tidak mengajak kita kepada Islam semasa kita hidup di dunia dulu? Kan? Bayangkan tuan-tuan, orang non-Muslim, kalau mereka pula pergi tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, si fulan ini cukup baik, ustaz ini cukup baik, Zamri ini cukup baik, dia boleh ajak aku pergi main futsal bersama, dia boleh bagi tahu dengan aku kedai mana nasi lemak paling sedap, dia belajar bersama dengan aku, dia masuk universiti bersama dengan aku, kita orang boleh berjalan bersama, kita orang boleh pergi bercuti bersama, kita kerja di satu pejabat yang sama, dan dia tahu aku mensyirikan engkau, tak pernah sekali pun ditegur aku dan perbetulkan aku, ya Allah. Kalau ada orang tuntut kita besok begini tuan-tuan, di kalangan non-Muslim, apa jawapan terbaik yang kita ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Allah telah berikan nikmat iman itu kepada kita dengan cara yang paling mudah. Semoga kita fikirkan perkara ini, dan semoga dengan itu ianya akan menjadi bibit permulaan untuk kita mula buat dakwah dalam lingkungan kemampuan kita. Saya bukannya kata kita semua kena buat dakwah macam Dr. Zakir Naik dan sebagainya, tidak. Tetapi paling kurang kita buat dakwah dalam lingkungan kemampuan. Paling kurang kita ambil risalah Islam, kita boleh bagi risalah Islam. Kita boleh hadiahkan macam-macam. Paling kurang kita ada fikrah untuk buat dakwah dengan masyarakat bukan Islam, insya-Allah. Oleh itu tuan-tuan, sekian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.